daripada College Universiti Islam Melaka. Minta yang lain kenalkan diri. Saya Jafarina binti Kamsani. Saya risau. Ina binti Roslam. Saya Nurul Kristina Uzma binti Muhammad Khair. Semua final year ke apa ni? Apa dia? Bukan. Oh, baru sama. Okay. Nama Puan? Saya Puan Sarah. Puan Siti Sarah binti Syahidin. Terima kasih lah Puan sebab sudi luangkan masa bersama kita orang semua. Okay, tak maaf ganggu masa Puan. Tak apa, it's okay. Siang ada kelas ke? Siang ada kelas. Semua satu kelas ke apa? Satu batch? Satu batch. Okay. So awak nak interview ni berkenaan untuk course apa? Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak. Bukan, untuk subjek apa? Kurikulum, okey. Kau dapat kontak nama saya daripada siapa? Search Google. Okey. Boleh mulakan soalan Boleh. Soalan yang pertama. Sudah berapa lamakah tadika Puan beroperasi? Tadika saya kalau tahun ni masuk tahun ke-14. Kurang lah 2008. Betul tak? Betul lah, insyaAllah. Masuk ke tahun ke-14 . Seterusnya, berapa bilangan pelajar yang ada dekat Tadika Puan? Total sekarang untuk tahun ni. Tahun semasa lah, okey. Tahun ni saya ada dalam 78, 79 macam tu lah. Soalan seterusnya. Apakah kelayakan yang Puan pilih untuk menjadi tenaga pengajar di Tadika Puan? Nak jawapan jujur ke tak? Okay. Honestly, kalau ikut sebelum ni, saya tak kisah sangat as long as dia ada sekurang-kurangnya diploma ataupun stamp. Tapi dalam apa-apa bidang sekalipun lah, asalkan dia sanggup nak belajar lah. Kalau contoh dia ambil engineering, tiba-tiba nak tukar course kan, nak tukar bidang kerja. Tapi kalau dia sanggup belajar, saya terima. Tapi disebabkan sekarang ni requirement memang memerlukan diploma pendidikan awal kanak-kanak. So sekarang ni memang saya cari student graduate, saya cari graduate diploma pendidikan awal kanak-kanak. Jawab soalan tak? Kan dia lagi jawab. Jawab. Lagi. Soalan seterusnya. Pada pendapat Puan, apakah kepentingan atau keperluan kurikulum dalam pendidikan di negara kita? Kurikulum ni memang sangat penting lah. Sebab basically dia akan menentukan ke mana arah anak-anak, ke mana hala tuju, apa yang kita nak sampaikan anak. So maksudnya kalau tak ada kurikulum as panduan, boleh jadi apa yang kita nak ajar dekat anak tu mungkin tak sesuai dengan level dia, ataupun mungkin terlalu advance ke. So kurikulum ni sangat penting untuk menentukan anak-anak ni punya proses pembelajaran. Jawab tak? Jawab. Okey. Soalan yang seterusnya, apakah kurikulum yang digunakan di Tadika Puan? Okey. Kami
menggunakan kurikulum berpandukan KSPK, kurikulum standard prasekolah kebangsaan, tapi kami masukkan program kami lah di dalam KSPK ni. Kami guna the Little Calyx program. So dia macam KSPK, dalam KSPK tu kami menggunakan teknik pengajaran yang menggunakan teknik pengajaran Little Calyx. Kurikulum ni ialah kurikulum KSPK, tapi teknik mengajar tu Little Calyx punya. Seterusnya. Seterusnya, apakah konsep yang Puan gunakan dalam untuk mengajar budak-budak tu? Okay, konsep dia lebih kepada fun learning, play-based learning, not too much guna pencil and books lah, tapi kita mengutamakan anak-anak ni punya nature, which is bermain. So sambil dia bermain, dia belajar. Soalan seterus, bagaimanakah Puan memastikan pembelajaran di tadika Puan mengikut standard berdasarkan kurikulum tersebut? Okey, yang paling penting ialah lesson plan ataupun panggil RPH ya. RPH ke rancangan pengajaran. So benda ni sangat penting sebab yang ini berdasarkan benda ni lah kita akan tahu sama ada pengajar-pengajar ni mengikut tak kurikulum yang kita buat. Sambil tu ada pantauan lah daripada orang-orang yang dipercayai untuk make sure cikgu-cikgu yang mengajar ni ikut silibus, ikut kurikulum dan ikut teknik yang kita gunalah. Seterusnya, bagaimana Puan membuat persediaan sebelum memulakan proses pengajaran berdasarkan kurikulum tersebut? Maksudnya soalan ulang balik soalan. Ya. Bagaimana Puan membuat persediaan sebelum memulakan proses pengajaran berdasarkan kurikulum tersebut? Persediaan macam mana tu? Maksudnya macam lesson plan ke teaching aids macam tu okay. So kalau macam saya memang kita akan pastikan pengajar-pengajar ni akan siapkan dulu bahan bantu mengajar, dia punya lesson plan sebelum dia mula kelas. So kalau tak ada benda ni susah sikit lah buat. Dah mula nak mengajar baru nak cari bahan apa semua. So yang ini memang kita akan pastikan pengajar-pengajar ni akan siapkan dulu. Memang kita akan check setiap minggu. Okey. Soalan yang seterusnya, bagaimanakah Puan menentukan pendekatan dan teknik pengajaran yang sesuai untuk kanak-kanak di tadika ini? Kembali soalan tak dapat dah. Bagaimanakah Puan menentukan pendekatan dan teknik pengajaran yang sesuai untuk kanak-kanak di tadika ini? Okey, kita kalau anak-anak dekat tadika dia berbeza ikut level umur dan satu kelas tu pun mungkin ada beberapa tahap. So macam soalan ya Allah tuan tu. Bagaimana saya menentukan pendekatan dan teknik pengajaran yang sesuai untuk kanak-kanak di tadika. Okey. Kita akan tengok level anak tu. Kalau dia advance, kita akan buat aktiviti yang lebih advance. So kalau dia yang jenis lemah dan perlukan perhatian, kita akan bagi sama sebab kita guna approach yang berbeza. Sama ada anak tu jenis visual ke, ataupun auditory ke, ataupun jenis kinestetik. Yang ini memang dalam kelas tu kita akan guna approach yang ni untuk tackle anak-anak yang lain-lain ni lah. Jawab tak? Ya Allah, tuan tu. Jawab. Saya buat aktiviti. Lagi.
seterusnya, bagaimanakah Puan melaksanakan pentaksiran dan penilaian terhadap kanak-kanak di tadika? Okey, macam kami ada dokumen untuk buat penilaian anak-anak ni lah. Kita tak ada exam. Kita bukan exam oriented. So memang saya tak buat exam untuk 4 tahun ke 5 tahun, even 6 tahun pun tak ada exam. Kita akan buat penilaian berdasarkan kebolehan dia. Macam 4 tahun kita akan assess sama ada dia boleh dengan arahan, dia boleh pegang pensel ke apa ke. So kalau macam 5 tahun, contoh macam untuk 6 tahun mungkin dia dah boleh mendengar arahan. So kita akan assess dia sama ada dia boleh berdisiplin tak. Yang lain-lain tu daripada segi akademik lah. Yang satu lagi, kalau 6 tahun ni biasanya kita akan buat dia bukan ujian untuk ambil tahu ABC tau, tapi sebab kat sekolah rendah ada ujian kan, so kita nak dia tahu etika untuk ambil ujian kat sekolah tu. So dia akan, maksudnya kalau buat kerja tu dia tak boleh tanya kawan sebelah, lebih kepada untuk ajar dia saya cakap dia bukan ujian nak tahu dia grade apa ke peratus, tapi kita nak dia tahu adab ketika ambil ujian dekat sekolah. Macam itulah. Okey, lepas tu pada pendapat Puan, apakah faedah dan manfaat menggunakan kurikulum tersebut? Kurikulum saya lah. Kurikulum yang saya pakai. Okey, kalau macam saya menggunakan kurikulum kan ni sebab kalau KSPK tu insyaAllah memang dah complete lah. Semua tunjang, 6 tunjang ni memang dah lengkap semua. Cuma macam kami tambah baik daripada segi Islamic integration. So dalam satu subjek sains tu kita akan kenalkan dia lah daripada segi kebesaran Allah apa semua. So yang ini tak ada dekat KSPK, tapi insyaAllah kami tambah baik untuk silibus kami. Okay, ada ke soalan ni? Adakah terdapat apa-apa isu atau kekangan yang Puan hadapi sepanjang melaksanakan pengajaran berikut? Sedikit kepada Adakah terdapat apa-apa isu ataupun kekangan yang Puan hadapi sepanjang melaksanakan pengajaran mengikut standard kurikulum tersebut? So far Alhamdulillah tak ada masalah. Kita memang gunalah KSPK ni. Saya tak ada apa-apa masalah lah, sebab dia macam lengkap kan, sesuai untuk semua peringkat umur. Sesuai untuk 4, 5, 6 tahun lah, sebab dia ikut dia punya level kan. Okey, seterusnya, pada pendapat Puan, adakah kurikulum ini masih sesuai digunakan pada ketika ini? Kalau daripada sebab sekarang banyak macam COVID apa semua kan. So kalau daripada pendapat saya untuk KSPK ni tak semudah nak dilaksanakan kalau pengajaran secara online, sebab dia tak menyentuh aspek emosi anak. KSPK ni kan dah lengkap, tapi tak semua benda kalau kita buat secara online masa sekarang ni macam tak sesuai lah, tak dapat nak sampaikan untuk bahagian emosi. Kalau yang bahagian lain tu mungkin boleh, tapi bahagian emosi dengan rohani agak susah kalau untuk kelas-kelas online. Menjawab tak? Menjawab.
Ya, seterusnya apa saranan Puan terhadap perkembangan pendidikan awal kanak-kanak di Malaysia? Saran saya agar pendidikan tadika ni, tadika swasta ke, tadika government ke, apa-apa institusi yang melibatkan anak berumur 6 tahun ke bawah dibenarkan, walaupun dalam keadaan PKP, dibenarkan beroperasi secara fizikal. Sebab macam sekarang ni disebabkan 2 tahun PKP, kejap buka kejap tutup, anak-anak memang mengalami masalah daripada segi emosi, daripada segi masalah-masalah macam autism apa tu memang sangat ni lah. So kalau macam saya sangat berharap macam tadika swasta ni memang dibiarkan buka aje, dibenarkan buka dengan SOP apa semua supaya kita dapat tackle anak-anak ni. Saya sangat tak setujulah kalau PKP ke apa ke, tutup lagi. Sebab itulah. Kalau tak menjawab bagi tahu, saya bagi tahu. Soalan terakhir. Apakah pesanan atau harapan Puan terhadap bakal-bakal pendidik yang mencuburi bidang pendidikan awal kanak-kanak? Okay, so sebelum tu nak tanya, awak masuk early childhood ni atas pilihan sendiri ke, memang minat ke, atau Memang minat. memang ni? Okay, so harapan saya dekat bakal-bakal graduate ke apa semua kan, saya tak nafi kerja ni agak berat, agak susah. Bukan susah daripada segi apa, sebab dia sangat bermain dengan emosi. Sebab anak, mungkin ada yang kebanyakannya tak kahwin lagi kan, so tiba-tiba dapat anak yang memang jenis tantrum ke apa. So saya punya ni, kalau betul memang nak masuk bidang early childhood ni, daripada zaman awak belajar ni, prepare mental betul-betul yang awak akan berdepan dengan berbagai-bagai anak yang ada bermacam-macam masalah. Kalau macam saya, 10 tahun lepas, kalau 3-4 tahun lepas, dalam 20 orang budak, nak dapat satu kes speech delay, kadang-kadang tak ada pun. Satu tadika tu kadang tak ada pun kes tu. Kalau macam sekarang ni, kalau 50 orang budak, mesti akan ada sekurang-kurangnya 5 yang ada masalah-masalah pembelajaran. So ini antara saya rasa kalau betul-betul nak teruskan bidang ni, prepare mental yang akan berjumpa dengan anak-anak yang macam ni lah. So kalau saya tak nafi benda ni antara enjoy, memang sangat seronok. So bila awak bekerja kat tadika, awak bila anak tu behave seronok lah. So bila dia buat perangai tu, faham je lah. So maybe maksudnya awak kena ready. Awak dah habis belajar, awak nak bekerja dalam bidang ni, mental memang kena kuat, mental memang kena ready. So kalau awak dapat rezeki government, insyaAllah lah, memang ni lah. Tapi mungkin tak semua dapat government, mungkin dapat kena pergi ke tadika swasta kan. So tadika swasta ni parents punya expectation lain sikit lah. So memang kena betul-betul ready kalau nak masuk bidang ni. Saya 14 tahun pun makin tahun makin macam-macam lah isu anak-anak ni. Dulu tak ada, sekarang ni banyak. Dengan autism, dengan speech delay. So macam saya dulu tak belajar pun pasal special needs, tapi nak tak nak sekarang kena belajar juga. Sebab benda tu added value, pengetahuan macam mana nak handle anak-anak ni. Sebab kalau diorang pergi, ada yang macam jenis dia biasa, kita nampak dia biasa je, tapi bila dia pergi sekolah special, dia tak boleh, dia macam terlalu advance untuk pergi sekolah special. Tapi bila dia masuk tadika biasa, dia antara budak yang ni. So dia antara pertengahan macam tu. So memang doktor ke pakar memang akan tolak ke tadika biasa.
susah. Saya pun tak tahu graduate pergi mana sekarang. Mungkin selesa kerja sendiri ke apa ke. Tapi itulah, mungkin ada yang tak minat. Kata saya tanya, awak memang betul-betul minat ke? Betul. So insyaAllah lah, moga dipanjangkanlah rezeki awak sampai memang betul-betul awak boleh buka tadika sendiri nanti. Okay, ada apa nak tanya ke? Itu sahaja soalan. Terima kasih sangat sebab luangkan masa bersama kita orang. Berapa lama lagi nak habis? Baru second year. Setahun lagi Setahun lebih. Oh, setahun lebih. Tapi mana pergi sini awak? Saya cari staff memang susah sekarang. Tak tahu mana pergi graduate early childhood. Bukan saya je lah berdepan masalah ni. Kebanyakannya pengusaha tadika lain, swasta memang diorang pun mengadu masalah yang sama. Sekarang ni susah lah nak cari graduate early childhood. Tak tahu diorang kerja bidang apa. Okay, cukup. Kalau ada apa-apa nak tanya nanti boleh WhatsApp lah. Okay. Bye. Okay. Terima kasih Puan. Sama. InsyaAllah jumpa lagi. InsyaAllah. Bye. Bye. Assalamualaikum. Salam. Salam.